استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا. استغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد نعم الله الكريم وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك. بسم الله وبالله وإلى الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلى طارق يدرك بخير يا رحمن. بسم الله والحمد لله وتوكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah segala urusanku, bukakanlah kekakuan yang ada pada lidahku, supaya sidang pendengar dapat memahami dan mengerti kata bicaraku. Allahumma aftah alaina futuhal arifin ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Dikau bukakan pintu hati hamba-hamba yang mengasihimu. Aftah alaina abwabul ilmi wal ma'rifah ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah manfa'na bima 'allamtana ya Allah. Berilah manfaat terhadap apa yang telah diajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadilah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadat yang terbaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Pengerusi Majlis, yang berbahagia sahabat saya yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Sabri Arsyad, pengasas Ma'had Dakwah Al-Islamiyah Padang Menora, Tasik Gelogo, Pulau Pinang, ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan Ma'had, Sultan Haji, Bapak Hajah, para jemaah, adik-adik belajar yang dirahmati Allah. Apa khabar semua?
Alhamdulillah, khabar tak sedar kita telah pun berada pada 23 Syaban 1443 Hijriah. Kira-kira 6-7 hari lagi kita akan sambut Ramadan. Justru kita rafakkan kesyukuran pada Allah kerana masih lagi sudi memberi bantuan subsidi dan menyambung kontrak nyawa kita dari Rejab kepada Syaban, dari Syaban kepada Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Maka kita tebus Ramadan yang mulia itu dengan mendekatkan diri pada Allah. Apa guna Ramadan mulia sedangkan kita masih lagi melakukan perbuatan haram, perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah. Mulia hina manusia bukan kerana harta, tahta, kuasa, rupa, wanita dan glamour, tetapi mulianya, hinanya manusia kerana tidak berdosa kepada Allah. Jika kita manusia melakukan salah silap, dosa dan noda kepada Allah, maka tebuslah ia dengan taubatan nasuha. Jadikan taubatan nasuha ini sebagai wami'ah, sebagai aksi pemanas badan untuk kita bersedia dari segi intelektual, fizikal, mental dan emosional untuk beraksi ibadat sepenuhnya di bulan Ramadan yang mulia. Sebab kalau tak ada kekuatan stamina fizikal dan spiritual, kita jadi lemah, letih, penat, jemu dan bosan dalam melakukan ibadat. Walhal Allah cipta kita untuk melakukan ibadat. Maka minum, tidur, kerja, politik, ekonomi, falsafah, kebudayaan adalah alat. Alat yang sepatutnya kita gunakan untuk melakukan ibadat. Ibadat yang kita buat hendaknya menjadi bekalan untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu ialah ketakwaan. Sama juga dengan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepadamu berpuasa sebulan di bulan Ramadan agar dengan puasa itu kamu beroleh ketakwaan kepada Allah. Ayat ini diturunkan di pertengahan bulan Syaban. Lebih kurang 2 minggu ayat ini diturunkan. Maka bermulalah pensyariatan ibadat puasa di bulan Ramadan. Sebab turun ayat ini, Nabi SAW ketika berada di Madinah, baginda melazimkan puasa 3 hari sebulan, iaitu pada 13, 14, 15 mengikut hitungan kalender Islam. Dan baginda puasa 10 Muharram, Ashura. Yahudi pun turut berpuasa Ashura kerana mereka meneladani puasa Nabi Musa alaihissalam bagi memanifestasikan kesyukuran kepada Allah kerana mereka diselamatkan oleh Allah dari kepungan maut Fir'aun di Laut Merah. Tapi bila Yahudi puasa Ashura, Nabi SAW kata kami lebih berhak daripada puasa Ashura kerana akidah kami sama dengan akidah Nabi Musa AS. Bukan akidah sembah berhala, sembah tok pekong, Tuhan tua, Tuhan tiga, Tuhan serupa dengan makhluk pada pemikiran Yahudi. Kami lebih berhak sebab Nabi Musa bawa la ilaha illallah, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibawa oleh Nabi-Nabi dan Nabi terdahulu
disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lengkaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majlis kita ini bukan sekadar majlis ilmu, tetapi bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru majlis kita majlis ilmu dan majlis berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan majlis Ahlul Punah wal Ranah. Majlis Wahabi mereka tak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis Syiah mereka mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita majlis Ahlus Sunnah ni alhamdulillah, apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati itu bercahaya dengan selawat, sebagaimana bumi itu bercahaya dengan sinaran mentari. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Sabri kerana sudi untuk memberi ruang peluang kepada saya untuk sama-sama hadir dalam sesi kuliah duha pada pagi ini. Sehubungan dengan itu, kita jadikan kuliah ini sebagai momentum untuk kita mempersiapkan diri sempena dengan kedatangan Ramadan yang mulia. Ramadan yang mulia sebab ia dimuliakan oleh Allah. Manusia itu mulia kerana manusia sanggup menjadi hamba Allah, sanggup mengabdikan diri kepada Allah, dan sanggup bila-bila masa sahaja pulang ke rahmatullah. Jadi kematian itu bukan satu kecelakaan bagi orang yang beriman. Kematian itu satu kerehatan daripada dosa dan maksiat. Kematian itu satu perpindahan daripada alam yang fana kepada alam yang baqa. Kematian itu satu proses transformasi dari dunia ke taman syurga. Sebab itu kita orang Islam tak takut Covid. Kita orang Islam takut kepada Allah yang mencipta Covid. Kita orang Islam tak takut vaksin. Dan bukan satu-satunya vaksin itu adalah ubat untuk mencegah Covid atau merawat Covid. Banyak lagi ubat atau cara lain untuk merawat atau mencegah Covid. Al-Quran ini adalah mukjizat, ubat yang utama untuk merawat semua jenis penyakit. Yakinlah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan, rawahul Bukhari. Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan ada diturunkan ubat atau penawarnya. Dan Allah sejak azali lagi dah declare, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Kami turunkan Al-Quran dalam tempoh lebih 22 tahun atau 23 tahun. Kami turunkan Al-Quran ma huwa shifaa'un, sebagai penawar. Al-Quran itu mukjizat yang menjadi penawar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fi Qur'an ma huwa shifaa'un. Quran itu adalah penawar. Jadi sakit, cari Allah dulu, sebab Al-Quran adalah penawar. Kita sakit cari doktor dulu, sakit cari bini dulu, sakit cari suami, sakit cari anak dulu. Dah, sebenarnya kita sakit diajarkan oleh Al-Quran, cari Al-Quran dulu. Ma huwa shifaa'un. Belum orang tolong kita, kita sendiri tolong diri kita dengan kefahaman yang sahih. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran sebagai penawar, Quran sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Kerana Allah yang beri penyakit bila-bila masa, Allah juga yang beri kesembuhan pada bila-bila masa. Justru apa takut sangat dengan Covid ni?
Apa duk kalut sangat? Jangan cari penyakit. Bila kena penyakit kita rawat, berjihad menentang penyakit. Kalau kita mati syahid. Tak kisahlah syahid kecil, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia dan akhirat. Yang penting syahid itu mati mulia. Itu keistimewaan kita umat Islam sebagai umat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, umat Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diturunkan perintah dengan berpuasa, mereka teruja, mereka seronok, mereka gembira. Sebab puasa ni zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Nabi Adam puasa nak tebus kesalahan baginda dan Hawa makan buah larangan, buah khuldi itu. Baginda berpuasa nak mendapatkan keampunan dan rahmat daripada Allah. Baginda puasa 3 hari. Dihitung oleh ulama puasa 3 hari putih, 13, 14, 15 ikut kalender Islam, 3 hari per sebulan. Nabi Daud berpuasa selang sehari, buka sehari, selang sehari, buka sehari, sepanjang tahun. Nabi Ayub berpuasa walaupun sakit, kena penyakit kulit, ditinggal anak dan isteri dalam keadaan jerih payah kehidupan, hingga disembuhkan daripada penyakit. Maryam, bonda Nabi Isa alaihissalam berpuasa. Bukan sekadar menahan diri lapang dan dahaga atas perintah Allah Ta'ala, tapi berpuasa daripada berkata-kata kepada manusia. Sebab tak kuasa, orang dah tomah macam-macam, fitnah macam-macam. Walaupun disampaikan kebenaran, orang tak nak terima, puasalah kita. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam berpuasa dalam perut ikan paus. Dan terus menerus berzikir. Sehingga ikan paus tadi memuntahkannya di daratan. Sungguh pun dalam serba-serbi lemah, mengalami keletihan dan kesakitan, baginda terus berzikrullah. Antara zikir yang masyhur ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Umat Yahudi dahulu berpuasa 40 hari. Kristian pun berpuasa 50 hari. Tapi mereka ni ubah hukum syarak. Kalau puasa tu musim panas, mereka ejah ke musim bunga. Kalau musim puasa tu musim sejuk, mereka tak tahan lapar dan kesejukan, mereka tunda pada musim yang lainnya. Jadi sejarah Nabi-Nabi dahulu berpuasa, dan Nabi kita Muhammad di Madinah bina kerajaan Islam pun berpuasa, disiplinkan umat Islam di kalangan sahabat untuk membina negara Islam dan peradaban pun dengan puasa. Maka apabila disyariatkan puasa sebulan bulan Ramadan, mereka teruja dan gembira. Dan perasaan gembira tu patut ada pada kita. Jangan fikir kita lapar, dahaga menyusahkan kita. Tetapi lapar dan dahaga itu sebenarnya banyak mendatangkan kebaikan fizikal, emosional, intelektual dan spiritual kepada kita. Iaitu mula dengan ayat ni. Kita tengok ayat ni secara makro, secara umum, dan secara mikro, secara halus. Belum diturunkan ayat kefarduan puasa, terlebih dahulu kita baca ayat kutiba alaikumul qisasu fil qatlah al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Difardukan kepada kamu wahai umat Islam melaksanakan hukuman qisas. Orang merdeka dengan merdeka, orang hamba dengan hamba, laki dengan laki, wanita dengan wanita. Bila melakukan kesalahan mendatangkan kecederaan atau kehilangan nyawa, maka jika kamu menguruskan sebuah negeri, sebuah negara, maka laksanakanlah hukuman qisas.
Zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman kerajaan Islam, beratus tahun ada. Tapi bila kita ni kena jajah dengan Portugis, kena jajah dengan Belanda, kena jajah dengan Inggeris, kena kacau dengan Khomeini, kena jajah balik pada Inggeris, bina perlembagaan di bawah ketuanan Inggeris, maka ia mempengaruhi perundangan kita. Sampai sekarang tak ada hukum qisas. Sebab hukum qisas adalah tanggungjawab pemimpin yang menjadi pemerintah. Puasa merupakan tanggungjawab fardu ain. Semua orang boleh buat, tanggungjawab pendiri. Tapi kalau tanggungjawab melibatkan fardu kifayah, pemimpin yang diberi amanah tidak melaksanakan amanah, maka pemimpin yang gagal melaksanakan hukum hudud ataupun qisas, mereka bertanggungjawab di hadapan Allah. Tanggung dunia, jawab di akhirat. Saya tak peduli sama ada kamu orang UMNO, kau orang PAS, kau orang PKR, kau orang Bersatu, kau orang amanah, kau orang tak amanah ke, kamu sebagai pemimpin tanggung di dunia dan jawab di akhirat. Sebab kepimpinan itu adalah amanah. Kalau kita tengok ayat selepas kefarduan berpuasa, dia berkait dengan soal integriti, pengurusan dan pemerintahan khazanah negara. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Diturunkan lepas ayat puasa, lepas daripada uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta benda orang dengan cara yang salah. Salah laku, salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah, tipu daya dan seumpamanya. Kamu pergi kepada penguasa, kamu pergi kepada pemerintah, kamu pergi kepada pembuat atau pelaksana undang-undang. Atudulu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ism, dengan cara yang salah. Kamu tahu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Kamu makan harta dengan cara yang salah, salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan, penipuan. Guna akaun sendiri, guna akaun proksi, guna akaun luar negara. Ni, kita berjaya pada melaksanakan ibadat puasa. Puasa kita meriah di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat, di peringkat negeri, di peringkat daerah. Ada majlis berbuka besar-besaran. Kefarduan puasa mudah, sebab dia skill individual. Tapi pelaksanaan ibadat yang melibatkan soal pemerintahan dan undang-undang negara payah. Sebab ia menuntut skill individu daripada setiap orang yang diberi amanah sebagai pemerintah. Kita raja-raja Melayu semuanya Islam, semuanya ketua agama. Dana Menteri kita orang Islam, tukar parti pun Dana Menteri orang Islam, Menteri besar pun ramai orang Islam, ketua hakim negara pun orang Islam. Tapi baca bab puasa boleh puasa, baca bab kisah tak boleh nak buat. Kenapa? Kelemahan kita. Sebab itu ayat yang berkait dengan ya ayyuhallazina amanu, berkait dengan keimanan kita pada Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, qadar, hari kiamat. Ini rukun iman. Rukun iman tidak akan terbina dengan teguh dan kukuh, melainkan berpaksi kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu-satunya akidah yang diterima oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kepada sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, pada tabi'in, tabi'in, pada ulama, para aulia, pada guru-guru, sampailah kepada kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metodologi dan pendekatan yang dipelopori oleh ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mewarnai perjuangan
ulama seantero dunia. Justru idza ra'aitumul ikhtilafa fa'alaikum bisawadil azam. Apabila kamu melihat banyaknya perselisihan pendapat yang berlaku di kalangan agamawan, maka hendaklah kamu berpegang kepada suara majoriti ulama, kebanyakan ulama. Barulah kita selamat. Jadi ulama daripada jajaran mazhab fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa, ulama sufi, ulama dalam ilmu keduniaan yang lain, perubatan, botani, fizik, biologi, kimia, semuanya seia sekata berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kadang disebut Ahlul Haq, kadang disebut Ahlul Hadis, kadang disebut fuqaha, kadang disebut usuluddin, kadang disebut ulama sufi, ulama tasawuf, kadang disebut Ahlul Lughah, Ahlul Mantiq, kadang disebut Ahlul Tanzih, kadang disebut salafus salih, kadang disebut a'immatul mujtahidin, kadang disebut dengan sawadul a'zam. Ini istilah-istilah teknikal diguna pakai bagi menterjemahkan peranan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana mereka bergerak dengan kekuatan ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kita memiliki akidah yang benar, ia memberi kekuatan pada kita untuk melakukan ibadat dengan sempurna. Kesempurnaan ibadat memanifestasikan akhlak yang mulia bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in. Kita pun begitu juga. Amanu kutiba tattaqun. Amanu, syarat untuk beramal mesti ada akidah yang betul, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berlapar kerana Allah, kita tinggal jima isteri di siang Ramadan kerana Allah, kita dahaga kerana Allah, kita bangun awal pagi bersahur, makan sikit, makan tak lalu pun kerana Allah, kita buka puasa sikit ala kadar lebih kurang untuk membangunkan jasad, melakukan ibadat, kemudian tarawih 20 rakaat campur 3 witir pun kerana Allah. Kita kerja dalam keadaan penat, keletih, kedahaga dan mengantuk kerana Allah. Kerana kita dicipta untuk menjadi kuli Allah. Bukan kuli dunia, kuli harta, kuli tahta, kuli wanita, kuli syaitan, kuli iblis, laknatullah. Tak, kita dicipta untuk menjadi kuli Allah, kerja dengan Allah. Kita yakin Allah akan bayar gaji kita. Di keyakinan itu manifestasi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tak, kita jadi puasa mengelak. Puasa kulit, puasa kerana nafsu, puasa kerana dunia, puasa kerana manusia, puasa kerana isteri beletih, puasa kerana suami marah, puasa kerana mak bapak paksa. Sampai bila kita ingin merosakkan amal ibadat kita? Jadi puasa berteraskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang diterima oleh Allah. Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadat dilakukan kecuali setelah seseorang itu benar-benar mengenal Tuhan Allah, Tuhan sebenar yang disembah. Yahudi mereka dimurkai oleh Allah, kata Imam Fakhrul Razi, maghdub. Kerana mereka tahu kebenaran, mereka tidak mengikut kebenaran. Mereka tahu kebenaran, mereka ubah kebenaran. Dan mereka ingin menghapus, bahkan membunuh Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam yang membawa kebenaran. Sebab itu Allah istihar, wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Kerana sikap melampau yang ada pada mereka.
Orang Kristian dali, mereka sesat. Nabi Isa bawa tauhid la ilaha illallah, mereka kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Nabi Isa AS tak mati, mereka kata Nabi Isa mati tebuh dosa. Sampai sekarang Nabi Isa tak mati. Itu ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kita cakap nak hina orang Yahudi, nak hina orang Kristian, tak. Kita diperingatkan. Jadilah hamba Allah yang sentiasa berada di atas landasan kehidupan yang benar. Bagaimana yang dibawa minan Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Tugas kita meneladani kehidupan sebagaimana mereka. Dan kekuatan ini di atas jalan yang lurus membolehkan kita ada kekuatan mengelakkan diri daripada maghdub, daripada dimurkai oleh Allah. Bagaimana orang Yahudi, sikap orang Yahudi, kejahatan orang Yahudi, dan juga dhalin, golongan yang sesat seperti Kristian yang merubah kandungan akidah yang dibawa oleh Nabi Isa AS, syariat yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Dan untuk pembuktiannya, Nabi Isa turun di akhir zaman, bunuh babi, hapuskan arak, hilangkan cukai, hancurkan lambang salib. Dan Nabi Isa akan perintah akhir zaman selama 40 tahun orang Islam senang lenang, kaya raya, aman, makmur, bahagia. Dan akhir sekali umat Islam dimatikan oleh Allah dengan angin halus yang berhembus. Jadi apa sangat kita nak takut Dajjal? Kalau kita memiliki amanu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa sangat kita takut Covid? Man zal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Takut Covid lebih pada takut Allah. Betul. Sehingga orang buat peraturan, barang sesiapa yang tidak mengambil booster, maka tidak layaklah dia menunaikan solat fardu Jumaat. Pelik-pelik sekarang. Kita agamawan buat keputusan merepek. Kau fatwa kata vaksin itu harus sama ada kita ambil ataupun tidak ambil. Yang penting kita kekal sihat. Bila tidak sihat, kita cari ubat sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai ikhtiar. Bila kita mati, memang kematian kita telah ditakdirkan oleh Allah. Menjak azali lagi kita beriman dengan qada dan qadar. Pelik apa kalau suami meninggal, makcik-makcik kakak kahwin lain lah. Saya pun kalau isteri meninggal, cari isteri lain. Kalau anak meninggal, buat anak lain. Nah, itu fitrah manusia. Mencakap orang ni macam-macam, gatal lah. Orang Kelantan kata gelenyang. Lebih kurang maksud gatal. Tapi di Sabah ada satu kawasan namanya menggatal. Pergi menggatal, balik singgah dekat menumbuk. Dah menggatal kena tumbuk. Tu fitrah tuan-tuan, tu fitrah. Kita pegang akidah Ahlussunnah Jamaah, tak takut Covid. Jangan kita cari penyakit, kita kuarantin, kita PKP, itu sunnah Nabi SAW. Kita cari usaha ikhtiar untuk merawat. Boleh minum air penawar ke, boleh baca ru'yah ke, boleh baca Quran ke, baca ayat tertentu, surah tertentu untuk syifa, untuk penyembuhan, untuk pendinding, untuk kekuatan. Quran itu mukjizat. Fa iza maritu fa huwa yashfi. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang Al-Quran sebagai peringatan buat kamu dari Tuhanmu. Wa syifaa'un lima fis sudur. Quran itu menjadi penawar bagi semua penyakit yang ada di dalam dada. Kawit dengan riak, bahaya riak lagi. Kawit dengan takabur, bahaya takabur lagi. Kawit dengan syirik, bahaya syirik lagi. Tapi orang kita ni nampak penyakit fizikal bahaya. Kena Covid bahaya, cing manis bahaya, cing masam pun bahaya, kecing pahit lagi bahaya, jantung bahaya. Apa lagi kita katakan? Ini semua tak bahaya tuan-tuan. Allah takdirkan kita kena penyakit, Allah berikan kepada kita kesembuhan bila-bila masa. Tapi dengan kekuatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bila kita kena penyakit, yang pertama sekali kuncinya adalah redha pada ketentuan Allah. Itu penyembuhan dalam.
Sebab saya sendiri pun ada pengalaman merawat orang. Kita rawat orang tak pernah ambil duit. Kita baca Quran, baca zikir, baca doa, sembuh alhamdulillah. Orang kena kanser pun boleh sembuh. Cimani pun kita baca Quran. Sakit jantung pun kita baca Quran. Kena COVID baca Quran. Kena sihir, kena dengki, kena santau lagi lah. Gala-galanya kita berubat dengan cara Al-Quran. Itu usaha ikhtiar kita. Kesembuhan tak sembuh, berubat lagi, tak sembuh, berubat lagi, tak sembuh, berubat lagi. Itu cara begitu. Yang berteraskan kepada amanu, kekuatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada kekuatan ini, barulah kita boleh furidah, kutiba, bermakna furidah, boleh laksanakan suruhan Allah dengan sebaik mungkin. Ini bukan senang kita nak masuk Ramadan, bukan senang. Sebab jodoh, mau, ajar, pertemuan, rezeki kita ditentukan oleh Allah. Dah berapa ramai dah rakyat Malaysia yang mati akibat kemalangan, cimane, darah tinggi, paru-paru berair, lemah jantung, kena komplikasi vaksin. Dah pergi meninggalkan kita, tapi Allah masih lagi pilih kita untuk abdikan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi pemangkin kepada kemanisan ibadat adalah kekuatan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, berpaksikan kalimat tauhid, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat perintah daripada Allah. Tak kira panah ke, terik ke, miskin ke, kaya ke, bandar ke, desa ke, ada COVID, tak kena COVID, ambil vaksin, ambil booster ke, puasa tetap kerana Allah. Kita ikhlaskan hati, niat kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi ramadana lillahi ta'ala. Kita puasa bukan kerana bersahur, kita puasa bukan kerana makan, kita puasa bukan kerana siapa-siapa, kita puasa kerana Allah. Jadi makan sahur lebih kurang pun tak apalah, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Waktu sahur, makan sahur berkat. Berkat inilah yang beri kita kekuatan untuk mendapatkan hati yang bertakwa. La'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun. Berkat inilah yang beri kita in kuntum ta'lamun, ilmu yang bermanfaat. Dengar sikit, faham sikit, tapi kita boleh lakukan amalan secara konsisten. Itu ilmu yang bermanfaat. Terangkum dalam ayat in kuntum ta'lamun. Sama juga dengan ayat la'allahum yarshudun wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku tanyakan dikau wahai Muhammad tentang aku Tuhan, Allah, di mana aku berada? Kalau orang tanya kita, Allah berada di mana? Kalau Wahabi tanya kita, Syiah tanya kita, Mu'tazilah tanya kita, Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi tanya kita, Allah berada di mana? Jawab wahai Muhammad, inni qarib, aku Allah berdekatan dengan hamba-Ku dari segi maknawi. Bukan dekat dari sudut panjang, bawah, lebar, atas, kiri, kanan, depan, belakang. Kana Allah walam yakun syai' ghairuhu. Allah wujud semenjak azali lagi, tiada sesuatu pun selain daripada kewujudan Allah. Atau qablahu, sebelum daripada kewujudan Allah. Atau ba'dahu, tiada sesuatu yang kekal selepas daripada keberkekalan Allah. Mudah je jawapan. Ini qarib, aku dekat dengan hamba-Ku, dekat ma'al wa ma'an nasr. Allah tahu keadaan kita. Kena COVID banyak mana yang dah meninggal. Meninggal dengan sebab vaksin, meninggal dengan sebab COVID, meninggal dengan sebab-sebab yang lain. Itu sebab yang memberi penyebabnya adalah Allah. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Dalam surah Kahfi kita baca. Sebab je. Yang penting sekali bila berlaku kita terima dengan redha. Memang perit, memang sakit, memang pedih, memang sedih. Itu fitrah manusia. Dan kemampuan kita diukur bagaimana kita mengurus perasaan yang ada pada diri kita. Tentu kesabaran tu ada 3 peringkat. Sabar dalam melakukan ibadat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar bila ditimpa musibah dan malapetaka atau ujian yang berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila Allah malaikat kita, Rasul, qada hari kiamat sentiasa bernadi dalam jiwa kita, kita dapat melakukan perintah Allah dengan baik, dengan sempurna. Tertunaikanlah solat dengan sempurna sebelum masa berangkat kematian kita. Sama juga dengan keadaan ini. Andai kata Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita, kita laksanakan ibadat puasa dengan paling baik dan paling sempurna. Ini belum apa-apa, Yusuf Tayu, Yusuf Tayu, Yusuf Tayu, promosi kurma dah. Belum apa-apa, selamat air raya dah. Baju raya, kapek raya, seluar raya, jubah raya, peta raya. Last sekali kita jadi hantu raya. Ramadan awal ramai lah. 2-3 hari Ramadan ramai, lepas tu makin tak ada, makin seruk. Pada bulan Syawal kekal jemaah regular. Muka sama aja, mari surau, mari masjid, mari ma'had, orang sama aja. Tak biasa bergelumang dengan harta tahta kuasa rupa wanita dan glamour, gitu juga hidup mereka, tak ada perubahan. Sebab iman tu lemah. Macam kronologi ayat tadi lah. Kalau bab fardu ain Ramadan, kutiba alaikumus shiyam, boleh puasa. Tapi kutiba alaikumul qisasu fil qatla, tak boleh laksana. Dulu kita Islam Hadari. Masa Islam Hadari, hudud dan kisah tak ada juga. Masa parti Cak Ayam perintah, hudud kisah tak ada juga. Parti Cak Itik perintah, hudud dan kisah tak ada juga. Ni parti Cak Tukur perintah, hudud kisah tak ada juga. Dulu masa Raja Bersiung perintah, hudud kisah tak ada juga. Raja Gopal perintah, tak ada juga. Dengan raja apa lagi? Tak ada juga. Habis nak suruh siapa? Kita ustaz ni ceramah, seminar, kuliah, forum, tak jemu, beri penerangan pada masyarakat supaya mungkin dari tulang sulbi dan keturunan kita suatu hari nanti ada anak-anak yang bijak, yang pandai bab undang-undang, bab pentadbiran, diberi kuasa memerintah dan dia boleh laksanakan perintah Allah termasuk dalam bab hudud dan qisas. Tak, status dia sama aja. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Orang yang laksanakan hukum kisah dalam pemerintah sebuah negara ni orang ulul albab, orang cerdik, orang pandai, orang bijak, bukannya Ahmad Albab yang cerita anak menangis tu, rupanya disakat oleh jin. Jin nak bagi harta bertimbun dalam gua. Tu cerita Piramli. Bagaimana kita nak kata kita ulul albab kalau kita tak memahami khitab Allah dan Rasul yang ditujukan pada kita sebagai pelaksana amanah yang dipertanggungjawab? Kenapa kita tak boleh lari daripada kekangan salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah dalam negara kita? Sebab rakyat dan pemimpin tidak berpaksikan hati mereka kepada amanu, kepada furida au kutiba, dalam memahami dan menghayati perintah Allah sebaik mungkin. Jadi raja mana menaiki tahta, parti mana yang menjadi pemerintah, senario kita tetap sama. Salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan. Jadi ayat ini sebagai peringatan takbir urus yang berintegriti kepada kita sebenarnya. Itu Nabi SAW bersabda, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang tu tak akan mencuri bila dia berada dalam keimanan yang mantap. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan seorang itu tidak akan berzina dengan lelaki atau perempuan yang disukainya dalam keadaan akidahnya akidah yang mantap. Maknanya tak akan berlaku salah laku, rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa bila seseorang itu memiliki keimanan yang sempurna. Lepas tu kita berjuang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni.
Kerana pengenalan kita, awaluddin ma'rifatullah. Kita kenal Allah. Allah ada zat, ada sifat, ada perbuatan, ada perintah, ada larangan, ada balasan baik, ada balasan jahat, ada syurga, ada neraka. Kita boleh jadi hamba Allah. Kita tahu nafsu tu adalah sebagai halangan kita. Allah bagi nafsul ammarah, Allah bagi nafsul lawamah, Allah bagi nafsul mutmainnah. Perlu diurus tadbir dengan baik mengikut 7 peringkat penjelajahan hingga kita sampai kepada apa yang dirintis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nafsul kamilah. Baru jadi akhlak mulia, baru jadi insanun kamil, insan yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya sampai ke situ. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah. Tapi tanpa akidah yang benar, pemahaman dan penghayatan kepada ibadat yang sahih, macam mana kita nak bentuk sekeping hati yang bertakwa? Hati kita duk menggamit pada nikmat dunia. Nak makan gulai kawah, nak makan gulai kawah, nak makan gulai kawah, bini pergi beli dalca. Dia nak makan gulai kawah, gaduh, bala, masam muka. Macam ayam berak kapur. Walhal makan je pun. Lepas tu kita katakan makan tu alat, ibadat tu adalah matlamat. Makanlah, minumlah dengan zuhud dan warak. Berharta kita juga makan, minum, reta dengan zuhud dan warak. Ambil sekadar ibadat. Kalau ambil lebih daripada ibadat, dia akan menjadi mudarat. Sampai mati takut jadi fitnah pada kita. Setelah kita tutup mata, masuk liang lahat, kembali ke akhirat. Harta yang kita tinggalkan menjadi fitnah antara mak dengan ayah, anak, menantu, cucu, jadi fitnah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Harta benda dan anak pinak kamu membinasakan kamu dari mengingati Allah. Barang sesiapa yang berbuat seperti itu, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang rugi. Sampai cari harta sampai tak semayang, atau semayang tak cukup waktu. Cari harta sampai tak puasa. Puasa tapi tak semayang. Puasa hanya menahan lapar dan dahaga dan perkara yang membatalkan puasa. Tapi mata tak puasa, telinga tak puasa, tangan tak puasa, kaki tak puasa, perut tak puasa. Puasa pun duk terkedarah benda yang haram, apa kejadahnya? Kemaluan pun digunakan pada benda yang haram, apa manfaatnya? Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu man la ya'ni. Hadis sahih. Daripada kejelitaan Islam yang ada pada seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kita akidah yang lemah. Puasa-puasa tapi isap rokok. Rokok mufti dah fatwakan haram. Ikutlah. Jangan dia ikut ustaz yang isap rokok, tu imam isap rokok, PU isap rokok. Rokok dah haram. Bukan haram kering, haram basah. Isap rokok ni hukum dia haram jadah. Beli rokok haram, isap haram, jual haram, cukai haram, beri peri pun haram. Itu maksudnya haram zadah, ai ziyadahul haram. Dia panggil haram jadah. Banyaknya benda haram duduk situ. Ini yang datang kuliah-kuliah tengah hari ini, suami-suami yang bagus tak isap rokok. Sekarang lah tak isap rokok, sekejap lagi isap juga. Kena ambil perhatian. Kalau tuan-tuan nak isap rokok juga, isap rokok dah sampai mati. Kerana awas, orang isap rokok ni mati berasap. Puntung rokok nak habis dengan tembakau tu,
dia berasa mati. Dikhawatiri bila kita sentiasa melazimkan diri buat perkara yang haram, dikhawatiri mayat kita juga mati berasa. Wallahu a'lam. Sebab kita tak berhenti daripada melakukan perbuatan yang haram walaupun diberi nasihat dan pedoman. Ada berani? Halo? Boleh? Malaysia? Boleh? Malaysia? Boleh? Adik-adik balik beritahu abah, abah ustaz kata isap rokok ni haram. Abah kata engkau budak kata apa, kau diam je lah. Diam je lah. Beritahu abah, abah saya hanya berdakwah, Allah jua yang memberi hidayah. Beritahu abah macam tu, bah saya hanya berdakwah, Allah jua yang beri hidayah. Ni ustaz mana ajar ni? Tak Sabri ke? Tak, Ustaz Zamihan dari Jakin Putrajaya. Begitu juga kakak-kakak isteri beritahu suami, bang berhenti merokok kerana bulan Ramadan bulan pantang larang Allah. Asal benar harus, tapi kita dilarang oleh Allah. Apatah lagi asal benda yang haram, tetap dilarang oleh Allah. Dan pada bulan mulia, bulan Ramadan tu mulia, bila kita abdikan diri pada Allah, kita mulia dengan pahala, kita mulia dengan taubat, kita mulia dengan solat, dengan puasa, dengan zikrullah, dengan selawat, dengan munajat, dengan qiyamul lail, dengan iktikaf, dengan sedekah. Tapi bila di bulan mulia kita lakukan dosa, maka dosa juga berganda. Jadi kita kotori kemuliaan Ramadan itu dengan dosa dan maksiat, menyebabkan kita semakin jauh dengan akhirat lantaran hati telah berkarat. Allahu Akbar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tengok akidah selain Ahlussunnah wal Jamaah tak mampu buat ibadat dengan baik. Kita tengok orang Syiah. Orang Syiah mengarut sembahyang jamak aja, Zuhur jamak dengan Asar, Maghrib jamak dengan Isyak. Kita sepatutnya solat 5 waktu. Orang Syiah sembahyang 3 waktu je. Atau orang Syiah ni bengong. Kita kahwin 4 satu-satu masa. Orang Syiah masna wa thulatha wa ruba'. Kahwin 2 campur 3, 5 campur 4, 9. Minimal bini 9. Dia menikah, dia tinggal. Dia menikah, dia tinggal. Dia menikah, dia tinggal. Itu cara orang Syiah. Kita menikah tu amanah. Nikah tu aqad, aqada, yaqidu, aqdan, wa iqadan, wa ma'kudan. Macam akad jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada saling meredai antara keduanya. Kita akidah pun aqad. Kita dengan Allah, kita hamba, Allah Tuhan kita. Kita memperakui dengan lisan kita, lakukan dengan amalan kita, yakin dalam hati kita. Itu kita katakan iman. Qaulu bil lisan wa amalu bil arkan wa tasdiqu bil jinan. Itu iman. Iman tu dalam hati. Iman tu dalam hati. Bila mantap akidah Ahlussunnah Jamaah, mantaplah iman, hati bercahaya. Kita boleh lakukan ibadat dengan Allah dengan sebaik mungkin. Maka semangkuknya, tapi boleh solat berjemaah sepanjang masa. Boleh solat sunat rawatib, muakkad, ghair muakkad. Boleh tunaikan solat awabin antara maghrib dengan isyak. Nak solat sunat tarawih 20 rakaat ke 8, 20 ke 8. Jumhur ulama 20 rakaat. 4 mazhab 20 rakaat. Mana ada 8? 8 sekarang bila kita dia ikut pandangan Wahabi, dia ikut 8. RM8, RM20 kali nak beza dah. Belajar matematik darjah 1 sampai darjah 5 sampai tingkatan 6. Sampai PhD dalam bidang matematik, sembahyang tarawih 8. Bini 3 sembahyang tarawih 8. Pangkat datuk, pangkat tan sri, pangkat raja, sembahyang tarawih 8. Bukan pandangan jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pandangan Ahlul Sunnah wal Ranah. Betul lah sembahyang tarawih itu 2 rakaat, berhenti 2 rakaat, 4 rakaat, 1 korung, 8 rakaat, 2 korung, 2 rakaat, baru 3 korung. Tapi tarawih maknanya solat dengan diisi banyak rehat.
Kalau Ahlul Madinah, kalau Ahlul Mekah salat tarawih mereka rehat dengan tawaf, dengan baca Quran, dengan zikrullah, dengan selawat, dengan i'tikaf. Ahlul Madinah mereka tak boleh nak tawaf sebab tawaf hanya di Mekah. Sebab tu mazhab Maliki hitung kira jangka masa tawaf itu sama dengan 16 rakaat. Jadi pandangan kedua yang masyhur dalam mazhab Maliki, tarawih ialah 36 rakaat. Kerana nak menyamai spesifikasi ibadat Ahlul Mekah yang mampu melaksanakan ibadat tawaf sebagai waktu tarawih yang banyak ketika menunaikan solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kita malah jadi lapar. Makan banyak, minum banyak, tidur banyak, sembang banyak, reta banyak. Bila ibadat tak larat. Patut ada sifat warak, patut ada sifat zuhud. Makan sekadar ibadat, tidur sekadar ibadat, sembang sekadar ibadat. Bila ibadat yang kita buat ada rasa kemanisan, kita makan tamar ada rasa manis, makan kuih ada rasa manis, makan nasi ada dia, ada kesedapan dia. Bila kita salat sunat tak rasa sedap, bila kita salat jemaah tak rasa hebat, bila kita zikrullah tak rasa kemanisan, bila kita berselawat tak ada kerinduan pada Nabi SAW. Berat kita, baik masuk ICU nak kawit sikit tak boleh nak bernafas, terguna bantuan oksigen. Kalau kita solat, kalau kita tarawih, kalau kita puasa, kalau kita zikrullah, kita tak rasa kemanisan ibadat, patut masuk ICU. Tapi doktor perubatan fizikal tak bagi kita masuk ICU. Kita tanya doktor, saya solat fardu 5 waktu, rawatib ba'diyah, qabliyah, mu'akkadah, ghairu mu'akkad, tapi tak rasa kemanisan ibadat. Dah puasa 20 hari bulan Ramadan, hampir 30 hari bulan Ramadan, dah lepas Lailatul Qadar, tapi tak rasa kemanisan ibadat. Macam mana ni doktor? Boleh saya masuk ICU? Dia kata, minta maaf pak cik ni sihat ke gila? Sedangkan kita mengalami ahwal itu. Itu tandanya dosa-dosa kita dengan Allah menjadi hijab daripada kita merasai kemanisan ibadat. Maka mulakan Ramadan, wa mi'ah Ramadan dengan taubatan nasuha. Lepas tu baru minta maaf dengan isteri kita nak puasa, dengan bapa kita nak puasa pak, dengan anak kita nak puasa. Sebab takut banyak amanah dan tanggungjawab yang kita cuaikan antara hak manusia dengan manusia. Kerana dosa ni menjadi hijab untuk kita merasai kemanisan ibadat. Kata kita selawat, dalam azan kita selawat, dalam iqamat kita selawat, dalam tahiyat pertama sunat kita selawat, dalam tahiyat akhir wajib kita selawat. Kita sendiri sebut dengan mulut kita, kadang kita sendiri tak boleh dengar dengan telinga. Apa yang kita dengar dengan telinga ketika kita zikir dan berselawat, kita tak boleh faham dengan akal. Kalaupun kita boleh faham dengan akal, ketika kita solat, zikir dan berselawat, kita tak boleh rasa dengan hati. Itu di antara pemeringkatan hijab yang berlaku dalam kehidupan kita. Sedarlah bahawa diri kita, hati kita berpenyakit. Maka Syekh Ibrahim Akhawas kata, dawaul qalbi khamsatun, penawar bagi hati itu ada 5. Yang pertama, tilawatul Quran yatadabbarul makna. Baca Quran, faham makna, bersih hati. Baca Quran, faham makna, bersih hati. Dalam solat, kita ada rukun qalbi. Kita gunakan mekanisme untuk bersih hati. Dalam solat, kita gunakan rukun qauli. Mulut sebut, telinga dengar, akal faham, hati rasa, baru bersih hati. Baru capai la'allakum tattaqun. Kekuatan akidah, pematuhan pada prinsip syariah. Baru hati itu takwa. Yang Nabi kata takwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Takwa adalah hati. Bukan pada Yusuf Tayyub, bukan pada kuih raya, baju raya, seluar raya, kapek raya, hantu raya. Takwa adalah hati.
Tapi mula dengan amanu, mula dengan kutiba. Patuh akidah, patuh syariah, hati bersih, hati bercahaya. Barulah datang takwa dalam persada hati kita. Baru kita rasa seronok melakukan ibadah. Kalau tidak kita ikut hawa nafsu, tak habis sampai ke bila. Dua-dua merajuk, anak kahwin, 3. Kahwin 3 jadi 4, kahwin 4 jadi 5, jadi Syiah pula. Tak selesai. Sedangkan Al-Quran mari wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia tanpa akidah, tanpa syariah, tanpa akhlak, mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu daya. Salah laku rasuah penyelewengan kan orang tu terjebak dengan kehidupan yang menipu daya. Bila tak ada iman ataupun iman lemah dalam hatinya, bila hidupnya tak patuh dengan tuntutan hukum syarak, hidup dia hidup yang tertipu daya. Dan nak menjelaskan ayat ni satu je lagi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat nanti tak bermanfaat dengan harta anak binat yang banyak, kecuali mereka yang datang mati bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat, dengan jiwa yang sejahtera. Ma makna biqalbin salim? Ai khaliyan minasyirki wan nifaq. Hati yang selamat daripada unsur syirik dan munafik. Baru dikira selamat. Kalau tak, mati macam Kasim Selamat. Kasim Selamat apa yang ada? Tiup sak sepong. Mak mertua dia tak suka dengan dia, pisahkan dia dengan anak dia. Isteri yang tak diceraikan boleh dikahwin dengan Dr. Ismadi. Dr. Ismadi pun doktor yang tak betul, tak ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga. Bini orang yang tak dicerai boleh dia pergi kahwin. Sampai menangis Kasim Selamat, ditipu oleh mak mertuanya sendiri. Sabariah tak mati, dia kata Sabariah yang mati. Sampai buta Kasim Selamat. Tapi yang operate mata dia Dr. Ismadi yang kebas anak bini dia sendiri. Dia tak ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kasim Selamat dia tiup sak sapang, tak semayang pun. Tapi nasib baik ada combi anak mami yang menyelamatkan Kasim Selamat. Combi anak mami Pulau Pinang ni orang Tasik Gelogo ke apa? Combi pun tak semayang juga. Tak faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga. Bagaimana tak tertipu daya dengan dunia? Kita fikir esok masih ada, tetapi esok yang ada belum tentu milik siapa. Boleh jadi milik dunia, milik nafsu, milik syaitan yang menipu daya, hingga kita tertipu dan tergoda untuk sekalian masa. Jadi Ramadan kali ini andai kata Ramadan yang terakhir untuk kita laksanakan ibadat sehabis baik. Kerana kita tak mampu jamin nyawa kita sampai ke esok hari. Bila hati kita dipasak dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, patuh syariah, hati-hati yang bertakwa, terseronok dengan ibadat. Solat tarawih 20 rakaat pun rasa tak puas. Bangun lagi qiyamul lail. Qiyamul lail pun rasa sekejap je. Kita baca ayat-ayat yang panjang pun kita rasa tak bosan, tak jemu. Kita rasa mengantuk, rasa penat pun rasa seronok. Enjoy dalam melakukan ibadat. Kerana kita sedar hidup sebenar, hidup akhirat. Jadi apa saja yang Allah kurniakan pada kita, kita sentiasa bersyukur. Di ayat 183 tu la'allakum tattaqun. Ayat 184 tu akhir dia in kuntum ta'lamun, ayyama ma'dudat in kuntum ta'lamun. Ayat yang kesunya wa la'allakum tashkurun. Mudahan kita bersyukur pada Allah. Dengan akidah yang mantap, dengan patuh syariah, dengan akhlak yang mulia, dengan hati yang bersih, dengan hati yang bertakwa, kita bersyukur pada Allah.
Wa iza sa'alaka ibadi anni, akhirnya tu la'allahum yarshudun. Kita sentiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah ke jalan yang benar. Sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi ayat ni sentiasa mengembalikan kita kepada Allah secara individual. Kalau puasa kita tak capai matlamat bagaimana yang terangkum dalam ayat ni, artinya kita puasa bukan dengan ilmu, kita puasa bukan dengan kekuatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan kita berpuasa dengan adat, kita tertipu dengan alat yang menyebabkan kita gagal merasai kemanisan dalam melakukan ibadat. Maka semakin hari berganti minggu, bulan dan tahun, kita sebenarnya semakin jauh dari jalan Allah menuju akhirat. Allahu Akbar. Jadi bersama kita melestarikan puasa, bukan sekadar puasa awam, menahan diri daripada lapar, dahaga dan jimat atau perkara yang membatalkan puasa, tapi kita upgrade puasa kita kepada puasa khawas, puasa orang yang khusus. Kita berpuasa mulut daripada bercakap benda yang salah, mengumpat, mengeji, cerita bak orang, sumpah bohong, atau makan benda yang haram. Terpuasa mulut kita. Terpuasa mata kita daripada melihat yang haram dan makruh. Puasa telinga kita daripada mendengar kata-kata yang haram, permusuhan, umpat dan syubhat. Puasa perut kita daripada makan makanan atau minuman yang haram. Kerana makan minum kepenggunaan ni bila masuk dalam perut kita, dia jadi darah daging. Kalau makan minum yang haram, jadi darah daging yang menumbuhkan sifat mazmumah dalam hati. Satu kita 60 tahun, 70 tahun hidup, berhutang mudah tapi payah nak bayar. Ada orang pinjam duit saya 100,000, saya bagi cash kat dia, sampai sekarang tak bayar-bayar. Redha je lah. Allah uji kita begitu. Nampak macam mana? Allah. Lepas tu kalau kita penyakit cemburu, makcik-makcik cemburu, cemburu pada suami, cemburu pada adik-beradik, cemburu 50 tahun, 60 tahun lepas puasa Ramadan, lepas Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Zulkifli, Zul apa lagi, cemburu situ. Itu sifat mazmumah dalam hati. Kita panah barang, tak boleh bini tegur sikit panah barang. Panah baran, panah kepala, panah hati. Panah baran ni sebab apa? Panas tu dia dicipta daripada api. Api ditiupkan was-was syaitan dalam hati. Itu hati panas je. Puasa, puasa dah. Solat, solat dah. Zakat, zakat dah. Haji, haji dah. Pakai lebay, pakai jubah, pakai kopiah. Tapi sikap panah baran tak boleh nak buang. Kenapa? Sebab hati dah lama berpenyakit. Cucuk vaksin, hati berpenyakit juga. Ambil vaksin dos kedua, hati berpenyakit juga. Ambil booster lagi, hati berpenyakit juga. Oh, rupa-rupanya cucuk vaksin tak hilangkan penyakit hati. Panah barang, dendam, dengki, sum'ah, ujub, takabur, riak, sakit hati, tamak, halaba. Ini penyakit-penyakit hati. Kalau la'allakum tattaqun, nyahkan diri daripada penyakit hati. Hati yang bertakwa, hati yang bersih. Ni hati yang berjaya. Ya Ustaz ulah tadi, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Qad bila masuk kepada aflaha, dia membawa satu jaminan daripada Allah. Dia tahaqququl wuqu'. Benda ni sedang berlaku dan akan berlaku. Nah, berjayalah bagi orang beriman. Orang beriman memang berjaya. Orang yang memiliki kekuatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia berjaya. Ini jaminan daripada Allah. Mana solat itu? Allazina hum fi salatihim khashi'un, yang menunaikan solat dengan sepenuh khusyuk.
Khusyuk ni fokusnya pada hati. Macam kita lafaz niat puasa, tetapi naknya hati ikhlas kerana Allah. Sama juga kita rukun qauli. Sebut dengan mulut, dengar dengan telinga, faham dengan akal, tapi nak rasa dengan hati. Lepas tu khusyuk dalam solat. Khusyuk tu tumpuan amalan ibadat hati. Jadi makin banyak kita solat, makin berkualiti solat kita, makin kita berjaya dengan Allah. Sama juga dengan ayat qad aflaha man zakkaha. Tengok. Tadi qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman, jaga akidah, jaga sembahyang, Allah jamin dia jaya. Ni qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya telah berjaya bagi mereka yang membersihkan hatinya. Bersih hati memang berjaya. Bersih baju belum tentu berjaya. Bersih kereta belum tentu berjaya. Bersih bilik tidur, bersih tangga belum tentu berjaya. Bersih pejabat belum tentu berjaya. Sehingga orang buat Subang jaya, Cyber jaya, Petaling jaya, Putra jaya, gagal pun. Kita tukar. Petaling gagal, Subang gagal, Cyber gagal, Putra gagal. Gagal kerasi. Sebagai cynical, penggunaan bahasa yang cynical. Jaya macam mana? Gagal. Orang zina, kita berzina. Orang minum arak, kita minum arak. Orang telanjang, kita telanjang. Orang bergaduh, kita bergaduh. Orang tak nak buat hukum hudud, kita pun cakap kita tak nak buat hukum hudud. Orang tak buat laksanakan qisas, kita pun tak buat laksanakan qisas. Bila orang nak tukar anak-anak kita yang dah memulai Islam tu balik kepada agama Hindu, Buddha, Kristian, kita pun ikut je. Nanti suatu ketika bila hakim kata keislaman anak-anak ni tak sah pun kita ikut je. Walhal keimanan seseorang itu bukan kerana perintah mahkamah. Keislaman seseorang itu terletak pada hati. Walaupun mahkamah kata Islam dia tak sah, Islam budak ni tak sah, Islam Aisyah Bukhari tak sah, Islam Natrah tu tak sah, itu keputusan mahkamah. Tapi iman itu sebenarnya terletak di dalam hati. Mahkamah tinggi kata tak sah, mahkamah rayuan kata tak sah, mahkamah persekutuan kata tak sah. Tapi kalau hati kanak-kanak itu beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa boleh paksa? Tapi kalau kita tak beri pemantapan akidah pada anak-anak itu, jadi akidah mereka macam biskut tawar hapsing. Nampak cantik bila disusun dalam plastik, tetapi bila cicah dengan air panah, air kopi, air teh, nak cedok dengan sudu, suap dalam mulut. Atau akidah kita macam kepuk leko, lembik. Ini akhir zaman. Kalau kita tanya mana orang Islam sekarang ialah mereka yang mati, yang ditinggalkan di tanah perkuburan Islam. Orang Islam kat mana sekarang? Di pusat pemulihan akhlak, di pusat penagihan dadah. Orang Islam kat mana sekarang? Paling ramai di dalam penjara seluruh negara. Tapi orang Islam yang tak berkualiti ramai. Yang mencuri, merompak, menyambung, gangster, isak dadah, edah dadah, jual dadah, dah lah. Orang Islam Melayu kita. Sebab apa? Sebab mereka lemah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pemimpin-pemimpin kita lantik adun, kita lantik ahli parlimen. Time sidang adun berlaku, dia tak pergi kerja pun. Bila berlakunya sidang parlimen, tak masuk dalam parlimen pun pemimpin kita. Kita sendiri pilih pemimpin yang tak bertanggungjawab. Kenapa pemimpin kita tak bertanggungjawab pada dirinya, pada masyarakatnya, pada rakyat di bawah pimpinannya, hingga gagal melaksanakan perintah dan amanah daripada Allah? Sebab pemimpin kita tadi lemah akidah macam biskut tawar haksing. Atau yang satu dengannya. Jadi bagaimana kita nak laksanakan perintah Allah dengan baik, dengan ikhlas, nak menyahkan penyakit-penyakit hati yang dah lama bersemi, berdarah, berdaging dalam sanubari. Allah Rabbi la ilaha illallah. Jadi wajib kita kuasai ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada zat, Allah ada sifat, Allah ada perbuatan. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sebab wajib bagi Allah, harus bagi Allah, mustahil bagi Allah. Kita kenal Allah dengan akidah 50.
melengkapkan tuntutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Mudah aja. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Bertentangan sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah ada 20, 40. Sifat harus bagi Allah 1, 41. Muhammad Rasulullah wajib kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang sebenar, Nabi yang terakhir, penutup Nabi dan para Rasul. Ini satu kewajipan untuk diketahui. Kemudian sifat yang wajib bagi Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bertentangan sifat yang wajib, sifat yang mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dusta, menyembunyikan, tidak menyampaikan. Dan Nabi kita ni bukan orang bodoh. Kita duk sangka Nabi kita zaman dulu, kita duk sangka Nabi kita ni tak sekolah, kita duk sangka Nabi kita ni tak boleh baca, tak pandai menulis. Tapi itu bukan ukuran kecerdikan, kepandaian. Kerana Nabi kita ni sebaik-baik makhluk, berbanding dengan syurga, berbanding dengan neraka, berbanding dengan malaikat. Nabi kita sebaik-baik makhluk. Laula Muhammad ma khalaqtul khalqa. Kalaulah tidak kerana Muhammad, aku tak ciptakan alam buana ini. Kerana Allah sebut wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Aku ciptakan 7 langit petala bumi, 7 petala langit, dan aku tundukkan segalanya kepadamu, wahai Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan orang tak pandai, bukan orang bodoh. Jadi jangan kita sangka sunnah Nabi dan kita pilih-pilih je. Hak individual kita buat, hak fardu kifayah kita kata seorang buat, lain tak payah. Nak kita buat sehabis baik. Itu tugas kita sebagai kuli pada Allah, sebagai pencipta dan perindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kita duk solat, yang kita duk puasa, kita zakat, kita haji, kita tadarus, kita infak untuk pembangunan Ma'had Ustaz Sabri ni, semua nak jadi saksi dan barangkis kita dengan Allah Maliki Yaumiddin, hari akhirat nanti. Ni kita buat amal ibadat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi rekomen satu hari nanti. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu. Fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat kualiti amalan kamu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi terhadap apa yang kita amalkan ini. Begitu juga orang beriman yang lain yang solat berjemaah, zikir, wirid sekali dengan kita, mereka juga menjadi saksi dan barangkis pada perbicaraan di akhirat nanti. Jadi patut kita mengenal Allah, kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bila diseru ya ayyuhallazina amanu amanu amanu, tu bukan amno. Ya ayyuhallazina amanu 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 tu ialah keimanan yang tulen kita kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenal Allah, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal Allah 41 sifat, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 sifat, 41 campur 9, akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akidah 50. Mudah aja. Khususnya kita memahami tuntutan saat-saat sam'iyah, dosa, pahala, syurga, neraka, malaikat, siratul mustaqim, kalam kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, iblis, setan, nikmat syurga, azab di neraka. Kita terima keyakinan itu dengan mudah berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada kita. Keimanan pada Allah dan Rasul dan sam'iyat inilah beri kita kekuatan dan momentum untuk kita kenal baik, buruk, benar, salah, sesat, menyeleweng sesuatu perkara. Marilah ajaran Wahabi ke, Syiah ke, liberal ke, jangan sesat ke, lepat pisang ke, lepat apa ke, tertolak dengan mudah. Alhamdulillah. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah tak pernah gentar pun dengan ancaman-ancaman Wahabi, Syiah, liberal, Hizbut Tahrir, Yapin, jika Qadiani, Bahai dan lain-lain. Tak pernah gentar pun. Mereka yang gentar dengan kita. Inilah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Sentiasa kita istiqamah mencari keredaan Allah. Muslimah, ibu-ibu, kakak-kakak kita senang nak masuk syurga. Taat pada Allah dan Rasul, taat pada suami, masuk syurga. Kerana ingat, ramai wanita masuk neraka bukan kerana tak beriman pada Allah,
tetapi kerana tidak mentaati suaminya. Nabi SAW sebut uritu nar fi lailatul usriya bi. Aku diperlihatkan neraka pada malam aku diisrakan. Fa inna aktsara ahlahun nisa. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Sahabat bertanya, ayakfunal ashir ayusyrik nabillah? Adakah kerana mereka tu berdosa mempersekutukan Allah? La. Yakfunal ashir. Wanita ramai masuk neraka bukan kerana syirik pada Allah, tetapi ramai wanita masuk neraka kerana derhaka pada suaminya. Bahkan lelaki pun mudah je nak masuk syurga, mudah je nak masuk neraka. Jadi sempena Ramadan ni Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka, tangkap jin dan syaitan yang jahat yang cuba merosakkan ibadat kita, maka kita maksimalkan ibadat. Ambil adab dengan sekadar ibadat, jadikan ia sebagai alat, kerana kita yakin, sedar dan percaya hidup sebenar untuk akhirat. Allah, cukuplah tu untuk tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah rahmati kita, Allah dah ampunkan dosa isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, dan seluruh umat Islam seantero dunia, sama ada yang telah pergi meninggalkan kita atau masih bersama kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana zulman katsiran faghfir lana dzunubana la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ampunilah kami, kasihanilah kami. Jikalau Dikau tidak mengampuni dan mengasihi kami, nescaya kami tergolong dalam kalangan manusia yang rugi. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dosa kami kesemuanya. Wali walidina, ampunilah dosa ibu bapa datuk nenek moyang kami. Wali masyaikhina, ampunilah dosa tuan-tuan guru kami. Wali talamizina, ampunilah dosa murid-murid kami. Wali man huquqa alaina, ampunilah dosa mereka yang punya hak hutang piutang ke atas kami. Wali sairil mu'min wa mu'minat, ampunilah dosa semua dosa umat Islam. Al-ahya yang masih lagi hidup bersukaria dengan kami. Wal amwat dan telah pergi mati meninggalkan kami bak selama-lamanya. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina subulal salam. Ya Allah, ampunilah kami, kasihanilah kami, tunjuklah kami jalan kehidupan yang lurus. Minan nabiyyin siddiqin wa syuhada as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang dirintis oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Dan berilah kekuatan pada kami untuk mengikuti jejak langkah kehidupan mereka. Allahumma fadlikal amim ummana, ya Allah, limpah kurniakanlah rahmat-Mu kepada kami. Waqfina Allah min syarri ma ahammana wa aghammana. Lindungi dan peliharalah kami dari segala kejahatan dan kebimbangan dan apa yang kami takuti. Wa alal imanil kamili. Peliharalah kami dengan kehidupan yang sempurna minas sunnati wal jamaati, berdasarkan pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tawaffana musliman, matilah kami menyerah diri padamu. Wa alaihina bis salihin, dan tempatilah kami nanti bersama hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Aghnina bihalalika an haramik, kayakanlah kami dengan rezeki-Mu yang haram. Kayakanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal, jauhkanlah kami daripada rezeki-Mu yang haram. Wa bi fadlika amman siwa, cukupkanlah kecintaan hati ini hanya padamu. Jangan cukupkan kecintaan hati ini kepada sesuatu selain daripada-Mu, ya Allah. Allahumma hdina min indik, hidayahkan kami dari sisi-Mu. Wa'afid alaina min fadlik, limpahlah kepada kami rahmat-Mu. Wansyur alaina min rahmatik, tebarkanlah pada kami kasih sayang-Mu, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika syukrika husna ibadati, ya Allah. Bantulah kami untuk merinduimu, bantulah kami untuk mensyukuri limpah kurnia rahmat-Mu, dan bantulah kami untuk melakukan amal ibadat yang terbaik buat-Mu. Allahumma shfina bi syifaika ya syafi, la syifaa illa syifaa, la yughadiru saqma. Allahumma ya rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ishfina bihaulika wa quwwatika wa jabarutika ilahil haqqil amin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ruddana ila dinika radan jamila wahdina subulal salam. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmah, hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum ya karim.